Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua malam ni? Sihat-sihat semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Baik, alhamdulillah. Kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali pada malam ini dalam slot bicara sihat dan bisnes. Alhamdulillah kita dah sampai episod yang keempat. Apakah tajuk yang kita nak kongsikan pada malam ini? Tajuk yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan anda semua ialah Inspirasi CEO Cafe. Inspirasi CEO Cafe. Tajuk yang saya rasa semua orang nanti-nanti kan ya. Inspirasi yang kita dapat daripada CEO Cafe ni bagaimanakah? Apakah ceritanya? Okay, baik. Pertamanya, siapa di sini yang masih belum lagi menikmati CEO Cafe? Ataupun belum pernah mendengar CEO Cafe? Okay, kalau ada di kalangan kita ni yang masih lagi belum minum, belum pernah mencuba lagi CEO Cafe, segera dapatkan, segera rasa kehebatan kopi ini. Kalau tengok dalam gambar kopi ni sedap kan kalau kita minum, kita nikmati ketika sarapan, kudapan, minum petang, minum malam bersama dengan kuih muih, biskut. Alhamdulillah sedap. Cukup sedap dan cukup menenangkan, mendamaikan, rasa santai, rasa relax kan. Dengan secawan kopi sambil sisipan makanan kuih kan di tepinya. Okay, alhamdulillah. Yang bukan sekadar kita dapat kenikmatan secawan kopi ini, bahkan sebenarnya dengan secawan kopi yang kita minum hari-hari ini selama sebulan, sebenarnya boleh menjana, mampu untuk membantu kita jana pendapatan sehingga RM12,280 Malaysia. Kalau orang tanya 12,000 je, sebenarnya boleh lebih lagi, tak ada masalah. Lebih dari tu pun boleh. Cuma kita letak figure yang kita rasa cuba capai target tu dulu. Capai target tu pun dah kira syukur alhamdulillah. Lebih lagi tak ada masalah. Cuma kita letak satu target yang kita rasa relevan, semua boleh capai. Caranya bagaimana? Saya cerita simple je, mudahnya. Caranya kita cari seorang 1 bulan yang nak minum kopi, kita pun minum kopi. Bulan berikutnya kita cari lagi seorang je, tak banyak pun. Dan orang yang kita cari tadi pun buat tiru yang sama. Cukup sampai bulan ke-13, bulan ke-12 kita dah dapat satu income yang baik. Dan lepas ni akan terus kekal lah, bertambah sekiranya orang lain terus minum kopi, mengamalkan kopi 1 kotak 1 bulan. 1 kotak je 1 bulan, lebih pun tak apa kan. Tapi itu cerita lain. Saya cerita secara generalnya. Nanti kalau nak tengok lebih terperinci tentang plan satu-satu CEO Cafe ni kita cerita lain kali. Cumanya yang saya nak bawa pada malam ini ialah aura ataupun inspirasi. Bagaimana terlahirnya kisah, bagaimana lahirnya CEO Cafe ni. Ya, okay. Sebab asalnya sebelum datang CEO Cafe, kita Chong Ho ni ada Jia Lingzi dengan Yunkin Pollen, dan selepas itu baru datang satu lagi baka yang sangat hebat, Lingzi. Kita patentkan atas nama Yunkin Ganoderma. Ada kaitan Yunkin Ganoderma dengan kopi. Nak saya cerita sekejap lagi. Cuma ceritanya ada satu kisah yang membawa kepada terhasilnya kopi CEO daripada Yunkin Ganoderma ni. Okay, baik. Semua pernah dengar kisah ni, Mr. Terashima-san. Kalau orang Jepun, dia akan tambah san belakang tu ya, Mr. Terashima-san. Cuma kalau saya play video ni sementara sambil saya sembang ni, okay. Kalau tuan dapat tengok, suara tak dapat dengar, saya dah test tadi cuba nak deliver suara tapi tak dapat juga. Cuma tak apa, dia cakap bahasa Jepun, kita dengar pun tak faham, cuma ada subtitle bahasa China. Cuma saya dapat video ni daripada salah seorang ahli Shouho lah, berbangsa Cina. Dia upload di YouTube tak silap saya, dan dia telah translatekan perbualan Encik Terashima ni dalam bahasa Inggeris. Jadi dialog ni video ni dirakamkan pada tahun 2012 oleh pihak Shouho lah. Ketika itu Encik Terashima berusia 70 tahun. Dia berkongsi rahsia kan, bagaimana dia daripada dia lumpuh sampai kita tengok sekarang dia boleh berdiri. Kan, apa ceritanya? Okey, baik. Okey, jadi sejarah kopi CEO ni, Encik Terashima ni, dia mengalami kemalangan kereta pada tahun 1998.
Pada ketika itu beliau berusia 56 tahun. Di mana keretanya mendarat dalam sawah padi. Dia aksiden kemalangan, keretanya masuk sawah padi. Di Jepun pun ada sawah padi juga. Ya, siapa biasa tengok cerita Jepun, tahulah kawasan Jepun ni ada tempat yang ada sawah padi. Okey, baik. Kemudian akibat dari kemalangan tersebut, beliau lumpuh dan tidak dapat merasakan kakinya daripada pinggang ke bawah. Kemudian tidak dapat merasakan tangannya dari siku ke atas dan tidak dapat membuka jari-jarinya. Dia habislah dari pinggang ke bawah, siku ke atas, tak boleh nak rasa apa-apa. Okey, walaupun selepas pembedahan, selepas fisioterapi, kan, dah dekat 2,5 tahun, dia tak boleh berjalan lagi. Dah cuba bermacam-macam ubat daripada barat, alternatif lain, tapi tak ada improvement, tidak ada peningkatan. Pada bulan Mei 2001, ada seorang kawan menjemputnya ke sebuah kafe dan dia bertemu dengan seorang pengedar Shangho di Jepun, ya, di Jepun. Kemudian pengedar Shangho tersebut mengusulkan padanya nak tak cuba nak tak cuba linzi Shangho ni, mana tahu boleh mampu memperbaiki keadaan beliau, kan. So jadi dia kata kita cuba buka kapsul ni campur dengan kopi. Sebab Encik Tershima ni dia memang ada kopi kat dia, suka minum kopi dan nak bagi cepat rasa tu, feel tu, dia buka kapsul. Jadi ahli syahur tadi ni dia buka 2 kapsul, campur dalam kopi tu dan minta Encik Tershima cuba. Cuba minum. Dalam masa 3-4 minit selepas minum, Cik Terashima merasakan kehangatan di bawah badannya. Maksud di bawah badannya daripada pinggang ke bawah ni, dia rasa macam hangat. Kemudian tangannya pun rasa hangat dan boleh buka menggerakkan jari. Baru 3-4 minit. Dan pada ketika itu, Cik Terashima hanya minum separuh cawan baru. Separuh cawan. Okay, kemudian bila dah nampak perubahan yang menakjubkan ini, ahli syahur tadi ni dia buka lagi 2 kapsul linzi, tambah dalam setengah cawan yang balance tadi tu. Kemudian minta Cik Terashima habiskan semua tu. Kan? Dia Cik Terashima ni tekad. Jenis orang tekad. Kita ni kalau rasa pahit ni memang tak usah dah, tak nak minum dah. Orang kata tak usah, tak minum dah. Pahit lah. Tapi Cik Terashima ni memang, kalau orang Jepun ni lain sikit cerita dia. Dia punya tekad dia tu. Kalau nak, dia akan buat nak, kan. Jadi Encik Terashima ni minumlah setengah cawan kopi lagi yang sangat pahit sebab dah tambah 2 lagi kapsul. Selepas tak apa lama lepas minum tu, dia rasa kehangatan turun lagi ke kakinya sampai kaki, kan. Dia pun cuba nak gagah nak berdiri sendiri tanpa bantuan. Dia bangun sikit-sikit, dia boleh rasa dia nak bangun tu dan dia duduk. Dia kata kalau macam ni dah boleh rasa perubahan yang drastik yang tak pernah dia rasa sebelum ni. Ni dah boleh rasa dengan secawan kopi tambah dengan 2 kapsul linzi ni. Maka dia kata saya nak sambung amalkan ni hari-hari berikutnya. Jadi Encik Terashima ni dia setiap hari dia akan mengamalkan secawan kopi dan dia buka 2 kapsul. Dan dia buat perkara ni satu hari 3 kali. Jadi satu hari Encik Terashima akan ambil 6 biji kapsul linzi dan amalan diteruskan selama 3 bulan. Selepas 3 bulan, beliau dapat bangun daripada kursi roda dan berjalan dengan tongkat. Dan akhirnya bila dah lama boleh berjalan dengan tongkat, dia masih lagi mengamalkan. Tapi nak katanya perubahan yang besar tu, dia boleh bangun daripada kursi roda, berjalan dengan tongkat lepas 3 bulan. Dia teruskan lagi amalkan, akhirnya dia dapat jalan tanpa bergantung pada kursi roda lagi dan tak pakai tongkat lagi. Macam tadi, yang tengok dalam video tadi, kan. Video tadi tahun 2000 something lah, saya tak ingat ni. Maka dia boleh berdiri tanpa tongkat. Dan dia juga dapat boleh memandu dalam tempoh lebih 3 jam daripada rumahnya nak ke Osaka, di pejabat Shangho di Osaka. Nampak tak perubahan yang begitu besar dan drastik ni. Jadi kisah yang berlaku pada Encik Terashima ni memberi ilham pada Shangho untuk bangunkan Coffee CEO. Masa tu nama kita ada lagi, tapi ada ilham kata, apa kata kalau kita boleh buatlah produk kopi juga yang ada linzi. Mudah-mudahan boleh bantu orang dapat manfaat kesihatan ni. Jadi Shangho ambil ilham ni untuk dikaji lebih mendalam lagi, lebih serius lagi. Dari segi biji kopinya, gula ke santan ke, bahan-bahan yang diperlukan
untuk menghasilkan kopi yang terbaik, nak dikombinasikan, nak disinergikan dengan Lingzi. Jadi selepas 4 tahun, Alhamdulillah, Sean Ho dapat memasarkan satu kopi diberi nama CEO Cafe. Dan dinikmati oleh ramai ahli Sean Ho serta orang ramai melalui ahli Sean Ho. Jadi CEO Cafe ni diperbuat daripada biji kopi premium, krim kelapa, krema kelapa, bukan krema tenusu dan tiada transfer mark, dan Lingzi Sean Ho. Lingzi Sean Ho yang mana satu ni? Lingzi Sean Ho, Yongken Lingzi. Okey, jadi kopi Sean Ho ni kopi yang sangat lazat, selamat untuk diminum oleh semua orang, sama orang tua ataupun orang muda, hatta kanak-kanak pun selamat minum dan mempunyai kesan terapeutik, kesan merawat, merawat pada tubuh badan, memberikan impak yang baik pada kesihatan kita. Itu kebaikan kopi CEO yang sangat besar, yang saya rasa sukar dapat pada kopi yang lain, sebab kita ada bahan yang sangat penting, bahan utama yang sangat mahal, yang terbaik di dunia, apa dia? Iaitu Yongken Ganoderma. Itu satu, kita punya key yang sangat hebat. Kedua, kita ada krema tenusuk kelapa, kita pakai krema kelapa, bukan krema tenusuk daripada haiwan, dan kita pakai biji kopi yang tulen. Nanti cerita kejap lagi, kita perinci. Baik, kandungan utama dalam kopi kita ni 3. Pertama, Yongken Ganoderma, terbukti secara saintifik melaraskan sistem imun dan memperbaiki sistem peredaran darah. Kedua, lemak kelapa asli, krema rendah lemak, tiada asid lemak trans, menyihatkan jantung, aroma yang harum dan lazat, kita rasa lemak kopi ni. Dan kita ada biji kopi tulen Arabica, mengandungi minyak kafestol dan kahewal yang menyihatkan hati. Ini secara ringkas dia. Baik, pertama tengok pada Lingzi. Kita tahu dah cerita dalam episod pertama BSB, Baca Sihat dan Bisnes hari tu, tentang apakah keistimewaan Yongken Ganoderma. Kita punya Yongken Lingzi ini bukan calang-calang, iaitu Lingzi yang mendapat pengiktirafan dari kerajaan Taiwan. Dia dapat pengiktirafan menyeraskan imun, melindungi hati, melambatkan proses penuaan. Proses penuaan ni maknanya menunjuk kepada proses kemerosotan organ. Orang faham penuaan ni mungkin ingat muda sentiasa, tidak. Istilah penuaan ni merujuk kepada dapat melambatkan proses kemerosotan organ kita. Sebab kita, semakin kita tua, organ kita tu, badan kita ni akan merosot fungsinya. Satu, makin lama kita rasa makin lemah. Dan kadang-kadang kita hairan, ada juga orang yang dah tua usin tapi masih lagi sihat. Macam kita punya sistem leader kita kan, umur dah 70 tapi masih lagi gagah macam umur 40 kan. Baik, kemudian kita dapat persediaan makanan kesihatan yang halal untuk Lingzi di Taiwan dan dapat akreditasi. Dan yang penting sekali kita kena tahu apakah kandungan keberkesanan Lingzi. Yang pertamanya triterpenes, melaraskan sistem imun, mengurangkan kolesterol, memperbaiki pelarutan trombos, penyumbatan dalam salur darah, memperbaiki kekenyalan pembuluh darah, menambah sifat pengaliran darah, mempergiatkan fungsi penyahtoksikan hati dan limpa. Ini kita dapat pengiktirafan. Kita memang betul-betul menjalankan fungsi menyahtoksik hati dan limpa dan memperbaiki alahan. Ini pun sama. Yang kedua, kandungan yang kedua yang penting ialah polisakarida makromolekul. Yang ini menguatkan imuniti. Kalau kita bahasan tadi, triterpenes melaraskan daya imuniti. Polisakarida menguatkan imuniti. Nampak tak? Dia ada fungsi dua hala dalam Lingzi ni. Jarang dan susah didapati pada herba yang lain. Tapi dalam Lingzi ini, dia ada dua fungsi. Dia bukan sekadar menguatkan, tetapi melaraskan kembali sistem imun kita pada tahap yang sepatutnya. Dia tak boleh kuat sangat imun kita ni. Lemah pun tak boleh. Dia ada tahap yang optimum. Kemudian menghapuskan radikal bebas yang menyebabkan berlakunya kanser, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati, memperbaiki keadaan badan yang merosot, yang lemah, yang rosak. Dan yang ketiga ada nukleosida Lingzi, mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Yang keempat ada protein LZA, melaraskan daya imuniti. Ini kandungan utama dalam Lingzi, yang mana kalau tuan-tuan bayangkan ada dalam kopi, dalam secawan kopi CEO, sangat hebat. Sangat hebat. Dan dalam kajian saintifik yang kita boleh tengok pada artikel jurnal yang cukup yang cukup diiktiraf, antaranya Science Direct, menyimpulkan bahawa triterpenoids, iaitu kandungan utama dalam Lingzi ni, melindungi jantung, melindungi hati, anti diabetik, iaitu mencegah berlakunya risiko kencing manis, anti radang, inflammation, anti kanser, anti fungal dan antibakteria, antivirus dan anti-HIV serta antioksidan.
Semua ni, semua fungsi-fungsi ni dijelaskan lebih detail lagi kalau tuan-tuan ada buku hijau yang Ganoderma The Ultimate Herb tu, yang tu memang dijelaskan lagi bagaimana dia berfungsi secara saintifiknya. Saya tak perlu ceritalah kan secara saintifiknya, nanti pening pula. Ya? Okey, baik. Okey, perbandingan linzi yang ada dalam kopi dengan linzi yang ada dalam kapsul. Baik tuan-tuan, kalau kita perasan kisah Encik Tereshima tadi, dia minum secawan kopi yang dibuka 2 kapsul linzi, kemudian selepas tu separuh lagi baki dibuka lagi 2 kapsul linzi. Kenapa kesannya kita nampak kesan begitu hebat? Sebab dos linzi yang ada dalam tu sangat tinggi. Lebih kurang 2-4 kapsul linzi. Begitu, tuan nampak. Kalau kita bandingkan dalam kopi CO kita ni, dalam kopi CO kita ni, satu sachet hanya mengandungi lebih kurang lebih kurang 5% sahaja daripada satu kapsul. Gitu ya. Ni ada satu sachet tu hanya ada 5% daripada satu kapsul. Maknanya tak banyak sangatlah. Sikit 5% tu. Sebab kita bandingkan ya, satu botol pula Syashul. Satu botol YK Linzi yang gambar ni YK1 ini, harga dia RM270, harga ahli, ada 60 biji kapsul dan beratnya 27 gram. Maknanya satu kapsul sini, kalau satu botol 27 gram, kita nisbahkan bahagikan satu kapsul mengandungi 0.45 gram. Maknanya harga pula untuk satu kapsul RM4.50. Ni kalau berkira-kira lah kan. Orang berkira sebab zaman dulu bila ni? Zaman kegawatan dulu tahun 2008 kan. Orang nak rasa linzi. Bahkan zaman lepas tu pun ada juga orang yang tak mampu beli linzi mahal $270. So bagaimana dibuat? Ada ahli daripada Myanmar, dia kaedah dia jual linzi ni, dia jual per kapsul. Dia packing asing pula sebab orang tak mampu nak beli sebotol mahal kan. Jadi mungkin ada orang beli 5 biji. Di kalangan kita pun ada juga yang buat macam tu. Beli 5 biji, beli 6 biji. Kan? Cumanya nak cover point balik cukup berapa kali beli tu dapat 60 kapsul baru beli balik cover point dia. Cuma macam tu. Kaedah dia beli sebab tak mampu. Yang ketiga dapat RM4.50. Kalau tuan-tuan ada yang nak jual gitu, kan, ada yang nak beli berkapsul, harganya macam tu lah, RM4.50 harga ahli. RM4.50 satu kapsul. Mana separuh kapsul pula harganya RM2.25. Separuh kapsul RM2.25. Tapi dalam kopi kita ni hanya ada 5% daripada satu kapsul. Maknanya modal dalam satu sachet kopi ni untuk linzi saja 25 sen. Tapi tak sampai RM2 lagi sebab bahan-bahan ni ada lagi. Kos untuk bahan-bahan ni ada lagi dalam kopi ni. Nak kiranya macam tu. Maknanya tak cukup kalau kita nak kata kopi kita ni nak betul-betul rawat kesihatan kita, nak nampak impak macam Cik Tereshima dia tak cukup tuan-tuan. Nak bagi cukup macam mana? Kena buat bagi sama macam Cik Tereshima. Apa dia? Buka kapsul linzi tu, bubuh dalam tuang dalam kopi tu. Barulah betul. Tapi persoalannya sanggup tak kita minum tu? Tu dia. Sebab kenapa saya kata macam tu? Siapa yang belum pernah minum kopi CEO yang tak ada gula, cuba minum kopi siap tak ada gula tu. Boleh tahan ke? Tak boleh tahan. Kalau tak boleh tahan, macam mana nak cuba tambah kapsul linzi? Tak pun nak tambah pula YKB ke YKI dalam tu pula. Lagilah rasa macam mana kan pahitnya. Tapi tak ada arah sebab nak sihat. Kalau ada orang kata bila bancuh buka kapsul linzi, buh dalam kopi, itu pun rasa bau tak tahan dah. Bau pahit tu dah rasa tak tahan. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, terpaksa minum juga sebab nak ambil manfaat kesihatan tu. Kena minum juga, paksa juga sebab nak ambil manfaat kesihatan. Kalau tambah linzi. Tapi kalau tak tambah linzi, minum kopi CO saja dah berdasarkan linzi 5% yang ada tu, itu dah cukup nikmat lah. Dia tak mengganggu rasa pahit tu, tidak. Bagi saya cukup nikmat. Sebagaimana orang suka minum, saya rasa ada di kalangan kita yang pernah rasa kopi espresso. Siapa yang peminat kopi sebelum jumpa CEO ni mungkin pernah minum kopi. Saya pernah rasa kopi espresso. Kopi ni banyak ni kan, latte ke mocha ni. Espresso, bukan saya beli tapi orang belanja kan. Kopi espresso ni sangat pahit. Sangat pahit Allah. Lagi pahit daripada kopi CEO. Dia tak ada gula kan. Dia tak tahu kenapa ada orang suka minum kopi pahit macam tu. Bahkan linzi pun tak ada.
Kan? Kan bagus kalau pahit macam tu tapi ada ada linzi, kapsul linzi, banyak linzi dalam tu, okey jugalah. Berbaloi jugalah. Tapi harga mahal, tapi dan tidak ada manfaat linzi, rugi macam tu sajalah. Okey, jadi alhamdulillah coffee sirup kita ni walaupun ada 5% linzi, tapi manfaat kesihatan sangat besar, boleh juga dirasai oleh semua orang lah. Nanti saya akan kongsi testimoni. Cumanya perlu kita faham, kalau untuk merawat, memang tak boleh bergantung pada coffee CO. Dia contoh beginilah. Contoh satu penyakit kan. Penyakit ni kita umpamakan seperti lubang besar. Kalau di jalan raya kan, di jalan raya, pernah lalu satu jalan, highway ke mana-mana, tiba nampak lubang besar atas jalan. Lubang tu besar lah. Tuan-tuan bayangkan, lubang besar macam tu, dia terjadi mungkin lama-lama kan, mula kecil, asalnya kecil. Bila hujan panas, lori lalu, kita ambil lalu, dia akan membesar lubang tersebut. Okey, kemudian tiba-tiba kita nak tutup lubang tu, kita bawa 3 ketul je batu kerikil. Ataupun kita bawa 5 ketul je batu kerikil. 5 ketul batu kerikil, bukan 5 beg, bukan 5 guni. Bukan 5 guni, 5 ketul. Dengan harapan boleh tutup lubang tu. Rasa-rasa boleh tutup tak? Dia tak mampu untuk tutup lubang tu. Hatta kita buat hari-hari buat 3 ketul tu pun, dia belum tentu boleh tutup. Bahkan bila hujan esok lusa, dia akan parah balik lubang tu. Maka rugi usaha kita. Lori lalu tu planting balik batu tu. Sebab dia tak cukup. Kalau betul-betul nak tutup lubang yang besar itu, tuan-tuan kena ambil YK1. YK1 ni umpama turap. Bitumen yang turap tu bubuh 1 guni tu, barulah tutup. Itu pun kena berguni-guni lah, 2-3 guni kalau lubang tu besar. Barulah berbaloi. Tapi kalau kita harapkan tak boleh lah, sebab saya cerita lubang tadi ni dia terbentuk sikit demi sikit. Macam penyakit kita bukan baru bentuk semalam, dah bentuk tu mungkin lama beransur-ansur. Jadi kita kena rawat dengan baik. Okey, sama cerita kopi ni. Jadi kopi CO ni sebenarnya jauh lebih baik daripada kopi yang ada di pasaran. Tuan fikirlah betul-betul. Kopi yang ada di pasaran macam-macam jenama, jauh lebih baik CO ini daripada kopi yang di pasaran. Sebab kebaikan untuk kesihatan dan pulangan ekonomi pada kita. Okey, ini saya ambil contoh kandungan kopi yang ada dalam kopi 4-in-1 yang ada gula. Baik, kalau tengok di sini, bahan-bahan ni adalah pertama gula, kedua krema bukan tenusu, di mana krema bukan tenusu ni dia buat kurungan tu merangkumi sirap glukosa, lemak kelapa, natrium caseinate. Natrium caseinate ni satu bahan daripada protein susu yang diekstrak. Ya, kemudian bahan yang ketiga dari situ pewarna daripada sumber beta karotina, kod INS 90A, ada kopi segera dan ada ekstrak linzi ganoderma. Mana ekstrak linzi duk last sekali. Okey, dia ada tunjuk cara nak buat kopi dan dia tunjuk cara simpan dan dia kata elakkan kelembapan dan pancaran matahari secara terus. Okey, dan disebut bawah tu, baca tak disebut apa? Setiap paket, setiap sachet mengandungi anggaran 100 mg kafein. Saranan pengambilan kafein adalah tidak melebihi 300 mg sehari. Maknanya saranan dia maksimum 300. Dia beritahu awal-awal siap-siap. Sebab kadang-kadang ada orang nak merawat minum sampai 10 berkotak-kotak, tak jadi. Dia akan buat mudarat lain. Bukan mudarat sebab linzi, kena faham. Bukan mudarat sebab linzi tapi mudarat kafein, kena faham gitu. Jadi kalau nak doktor merawat, ambil linzi. Jadi berhati-hati ketika pengambilan pada kanak-kanak, wanita hamil dan ibu menyusu. Okey, berhati-hati. Dia tak kata jangan bagi, berhati-hati. Sebab ada je kanak-kanak wanita hamil minum, ibu menyusu minum tak ada masalah. Ada dapat manfaat kesihatan. Nanti kita cerita kejap lagi. Ceritanya berhati-hati, berhati-hati. Okey, baik. Dan apa maklumat lain yang kita dapat dalam kopi gula ni? Okey, kalau sebelum ni orang tanya kan, berapa banyak gula yang ada dalam kopi 4-in-1 ni? Kalau tengok dalam packaging baru, kotak yang baru, dia dah nyatakan di sini kandungan gula, jumlah gula yang kita ada dalam kopi CO ni di sini, jumlah gula satu sachet ialah 9.3 gram. 9.3 gram. Adakah sikit, adakah memadai, ataupun banyak? Okey. Kalau dibandingkan dengan jumlah gula dengan jumlah gula dalam produk kopi lain di pasaran, lagi tinggi. Tahu tak, di pasaran produk kopi paling rendah pun dia punya gula dia belas-belas. Belas-belas. Sebab dia gula tambahan. Lepas tu sedap. Sedap manis, gula penyakit. Kalau minum banyak kali banyaklah penyakit. Dan ada yang lagi lebih tinggi, 24, 20 something itu banyak. Satu sachet tu banyak tu gula tu. Kan?
Betul, sedap sangat sampai jadi macam tu sampai jadi boleh buat penyakit ya. Jadi kopi kita yang ada gula 9.3 gram. Maknanya bukan sikit dan kena berpada-pada juga dengan gula ni. Terutamanya orang yang tidak mengamalkan gaya hidup yang aktif. Orang yang aktif tak apa. Tapi itu pun kena dijaga jugalah kan. Okey baik. Tadi ada kandungan yang baru yang kita perasan, beta carotene yang sebelum ni tak ada kotak lama. Kalau perasan kotak lama dia tak sebut beta carotene ni, tapi kotak baru ada. In case kalau orang tanya, ada orang cakna sangat kan, dia tanya, nak tag apa ni? Beta carotene ni apa dia? Beta carotene ni ialah pewarna semula jadi, jangan bimbang. Dia bersumberkan daripada pigmen oren yang terdapat dalam buah-buahan, daripada beberapa jenis buah-buahan, sayuran. Dan dia ialah pewarna makanan yang terlarut dalam air, warnanya daripada range kuning hingga oren. Okey, beta carotene ni dapat diambil daripada carrot, warna carrot lah, jenis Daucocus carota, ataupun minyak kelapa sawit, ataupun ubi keledek, ataupun tumbuhan-tumbuhan lain dengan cara penapisan. Beberapa kaedah penapisan nak dapatkan warna ni. Maksudnya tak guna warna sintetik lah, tidak. Warna semula jadi. Ya. Dan beta carotene ni digunakan dalam pelbagai makanan, minuman seperti cider, cuka, minuman malt, minuman berperisa, air. Dalam margarin pun ada, keju pun ada, isi kek, custard, yogurt dan sebagainya. Pasta dan mi, warna semula jadi. Ya, ni tuan boleh tengok di inilah, di Willy ya, di Willy Porter Scientific kan, Scientific. Okey, baik. Seterusnya bahan kedua, tadi dah cerita tentang linzi ya. Bahan pertama linzi ya, yang cukup hebat. Bahan kedua krema bukan tenusu. Kenapa saya tak bahan kedua krema bukan tenusu? Sebab dalam kandungan tadi dia yang kedua. Yang kedua, yang linzi tu dia last sekali tapi saya buah awal sebab tu yang hebat. Yang hebat. Yang ni bukan tak hebat, yang ni ikut ranking dia. Dia tak layak duduk nombor 1 lah, nombor 2 lah. Okey, baik. Krema bukan tenusu ni kan banyak komponen dia. Kita cerita sikit. Antaranya sirap glukosa. Sirap glukosa ni apa dia? Sirap glukosa ni sumbernya daripada jagung. Dia merupakan pelembut tekstur krema kelapa tadi dan menambah isi padu. Okey, baik. Kalau perasan siapa yang pernah minum kopi selain kopi CO, kalau saya peribadi, bila saya kacau kopi CO, saya rasa berbeza antara mengacau kopi CO dengan kopi lain. Bila kacau buat kopi CO ni, kita rasa dia punya likat tu lain. Dia tak ringan. Kalau tidak kita kacau dia tak, dia lain. Dia rasa premium tu. Tu istilah dia, premium. Kalau kopi lain dia tak, dia rasa macam kosong. Kosong sebab dia tak ada penambah isi padu. Okey, kemudian lemak kelapa. Lemak kelapa yang cukup berkhasiat yang saya difahamkan daripada Belanda, dia berasal dari Belanda. Kemudian kita ada natrium caseinate. Natrium caseinate ni ialah protein susu yang dipisahkan susu lembu. Untuk mengelakkan alergi alahan. Dia memekatkan lagi krema itu sendiri, dan dia berwarna putih semula jadi bagi krema. Supaya kopi tu daripada gelap nampaklah kopi yang sedap dan lazat kan. Kalau tidak kopi je kan hitam, tapi bila tambah krema bukan tenusu lazat ya. Warna pun lazat ya, dan pemekat. Dan bahan lain seperti silikon dioksida. Silikon dioksida ni orang takut nampak silikon ni kan. Silikon dioksida ni sumber semula jadi ni banyak, antaranya seperti pisang, banana, telur, ikan, bijirin, kacang hijau, tumbuhan berdaun hijau. Milky water pun boleh. Dia merupakan fungsi silikon dioksida. Kenapa kena letak juga? Dia sebagai ejen anti pergerakan. Kenapa kena ada ejen anti pergerakan ni? Sebab kopi kita ni dia packaging, kita packaging daripada kilang, bukan akan habis minum satu hari, tidak. Dia nak kekal dalam keadaan yang begitu, dalam keadaan dia serbuk, kekal sampai ke tangan pengguna bila nak guna. Dia kekal dalam keadaan begitu, serbuk untuk dibancuh daripada kilang sampai kepada cawan pengguna dalam kualiti yang sama. Kalau tak ada silikon dioksida ni, barangkali dalam tu dia akan lama-lama dia akan tercampur. Jadi akan mungkin akan cepat rosak ke, dia tak elok lah kan. Jadi untuk bagi kopi ni dia tak bertahan daripada pakai pengawet yang bukan sembarangan, maka dia letakkan silikon dioksida supaya struktur dalam ni dia tak akan tercampur kecuali bila dibancur dengan air panas. Okey, baik. Kemudian ni antara kandungan dalam krema bukan tenusu. Okey, apa kebaikan krema kelapa ni ataupun krema bukan tenusu ni, krema kelapa lah kan. Kebaikan krema kelapa ialah pertama memperbaiki kesihatan jantung. Sangat bagus, santan ya. Yang kedua, membantu mencegah radang, sendi dan artritis.
Kemudian yang ketiga, membantu pembinaan otot dan mengurangkan lemak. Orang yang nak kurangkan lemak sangat bagus, nak bantu pembinaan otot, bagi pejar sikit, bagus. Ya. Membantu penghadaman dan meredakan sembelit. Sebab tu antara testimoni orang minum kopi CO ni, lama tak berak kan, maaf bahasa berak, lama tak buang air besar, minum kopi, sesat je. Lepas tu rasa nak buang air kan, meredakan sembelit. Kemudian antara manfaat krema kelapa lagi, membekalkan elektrolit dan mencegah keletihan. Ya. Badan lesu, rasa tak larat, tak bermaya kan, lepas penat. Jadi bila minum kopi CO dengan tambah kebaikan krema kelapa ni, maka badan rasa di-charge, rasa bertenaga kan, mencegah keletihan. Juga membantu menurunkan berat badan. Orang yang nak turunkan berat badan, minum kopi CO, dia tak menaikkan berat badan, bantu untuk menurunkan berat badan. Yang seterusnya ialah membantu mengawal gula dalam darah ataupun kencing manis. Sangat bagus. Sebab itu kalau ada downline saya yang berusia tapi ada kencing manis, mereka ni minum kopi CO ni, bahkan dapat mampu membantu mereka mengawal diet pemakanan. Kalau sebelum minum kopi CO, sebelum kenal Lindsay, selalu pergi kedai makan di luar, makan roti canai, minum teh tarik. Tapi bila mengamalkan kopi CO, jadi diet pemakanan yang tak sihat dapat dikurangkan. Bahkan jarang keluar je. Minum kopi CO boleh mampu mengawal kencing manis, kencing manis, gula darah lah, dan kurang rasa kenyang. Cepat rasa kenyang lah. Tak rasa lapar untuk pergi makan kat luar ke, makan roti canai malam-malam ke, mi goreng ke, tak ada. Ya. Okey. Yang seterusnya membantu mencegah anemia, masalah darah, masalah penyakit darah. Dan yang seterusnya membantu mencegah ulcer perut. Ramai orang takut kan minum kopi ni sebab untuk takut ulcer perut, acidic. Tapi tidak, krema kelapa ni dia mampu membantu mencegah ulcer perut. Okey, seterusnya bahan ketiga, biji kopi. Biji kopi, kenapa saya tak yang ketiga kan? Biji kopi ni sebab yang tak ketiga kerana dia kandungan dia sikit. Kopi ni kandungan sikit. Kenapa saya kata sikit? Nanti saya sebut lagi. Walaupun dia sikit tetapi dia bahan yang sangat mahal. Tuan-tuan tahu tak? Harga kopi ni dulu bukannya RM40 sekotak, ahli lah kalau ahli, kalau bukan ahli. Harga kopi dulu adalah RM35. RM35 sekotak. Dan baru 2-3 tahun ni je naik jadi RM40. Sebab apa? Sebab harga kopi itu, harga bahan mentah kopi itu naik. Harga bahan mentah kopi. Kita tak boleh kawal lah harga kopi ni. Sebab kita nak kalau Syahul nak buat ladang kopi pun kos. Nak kena ada kepakaran lain pula, nak kena cari kepakaran. Maka dah ada syarikat lain, pembekal lain yang pakar dalam penanaman kopi ni, iaitu Brazil, ya. Biji kopi kita ni jenis Arabica. Kenapa pilih Arabica? Sebab Arabica ni rasanya lebih lembut dan kandungan kafein dalam Arabica lebih rendah daripada kopi jenis Robusta. Ramai orang takut ambil kopi sebab apa? Sebab kafein. Kafein ni menyebabkan sakit kepala dan sebagainya. Tapi tahukah kita bahawa semaksimum mana pun kandungan kafein dalam Arabica, dia masih lagi level dia di bawah kandungan kafein dalam Robusta. Robusta minimum kafein dia ialah 1.7. Minimum 1.7 dia punya kafein. Tapi kalau Arabica maksimum kafein dia 1.5. Maknanya rendah sangat daripada Robusta, jangan bimbang. Ya, tapi harganya mahal. Walaupun dia punya kafein rendah, tapi harganya mahal. Harganya mahal. Sebab dari segi penanaman cerewet. Cerewet. Jadi dia import pada Brazil sebab Brazil ini antara tempat negara yang menanam pokok kopi, menanam pokok kopi dalam skala yang sangat besar dan komersial. Dan dia proses pun dengan teknologi moden. Kalau perasan, kalau ladang kopi di Afrika, di Indonesia, dia orang biji kopi ni dia orang kena petik dengan tangan. Betul tak? Petik dengan tangan makan. Tapi kalau di Brazil dia pakai mesin jentera. Jentera tu lalu dekat lorong kopi tu, terus ambil biji kopi, tak pakai tenaga orang. Sebab mengurangkan kos, nak meningkatkan kecekapan kerja kan. Itu pakai daripada Brazil lah. Memang dia pakar dalam bidang ni lah, skala komersial. Dan nak proses kopi pun kena ada kaedah yang tepat. Memang di Brazil ni memang teknologi untuk dia, sebab biji kopi ni
Kalau kita petik, dia bukan boleh tu jadi minum kopi, tidak. Dia ada proses dia lah yang kena lalui, dan kebanyakan tempat lain proses untuk hasilkan biji kopi ni masih lagi konvensional berbanding dengan di Brazil ni, di teknologi dia ada mesin dia dah, ya. Okey, baik. Apa khasiat kopi ni sebenarnya? Baik. Saya teringat ada isteri saya tanya kan, macam mana sejarahnya orang mula minum kopi ni dulu-dulu kan. Siapakah mula-mulanya yang mencetuskan idea minum kopi ni? Kalau saya tengok pada satu ensiklopedia Britannica Encyclopedia, dia kata sejarahnya dulu di Ethiopia ni salah satu tempat di benua Afrika. Dulunya dikenali dengan nama Habsyah. Siapa belajar sirah tahulah nama Habsyah ni kan. Antara tempat pernah berhijrah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, Habsyah. Okey, jadi di Ethiopia ada seorang lelaki ni, dia ada kedai dia bawa barang, dan sampai satu tempat dia berhenti kan. Kedai dia tu makan berry, dipanggil berries. Berries pada satu pokok ni. Pokok tu ada berry. Lepas makan je buah-buah tu, dia tengok kedai ni cergas. Macam tak penat pun bawa barang kan. Barang makan tu buat cergas. Laju, boleh jalan seperti biasa lah, tak penat lah. Jadi buah apa dia makan kan. Lalu budak ni ambil bawa balik, tanya orang lah buah tu. Cerita dia gitulah, cerita dia sudah mula kopi ni. Sebab nampak mampu meningkatkan daya kecergasan fizikal. Itu asal dia. Sebab itulah kalau kita tanya Arabica ni, biji kopi Arabica ni asalnya daripada Ethiopia, asal je lah. Kemudian dibawa ke tempat lain, ditanam, jadi sumber ekonomi lah pada masyarakat setempat. Okey, jadi khasiat biji kopi ni ataupun kopi ni ialah pertamanya meningkatkan daya pengecutan otot dan kecergasan fizikal. Dan kedua, melawaskan kencing dan mengurangkan kesembapan. Kesembapan ni macam rasa kencing tak lawas lah. Gitu. Ya. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, membantu mengawal berat badan, mencegah risiko penyakit diabetes tahap 2, mengurangkan risiko kanser hati, menjaga kesihatan kardiovaskular, mencerdaskan otak dan minda. Yang ke-8, membantu melancarkan pencernaan dan masalah sembelit. Tuan bayangkan, minum kopi ni, kalau betul-betul kopi tu kopi yang biji kopi yang diproses, memang akan dapat bawa manfaat ni. Tambah pula bukan sekadar manfaat kopi yang kita dapat, tambah manfaat daripada krema kelapa tadi, manfaat pada linzi tadi, Masya Allah. Kita minum tu bukan sekadar minum suka-suka saja, tapi minum yang dapat memberikan manfaat kesihatan. Okay. Saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dalam kita punya kopi kan, dia letak linzi tu last sekali. Tak boleh ke letak linzi di awal-awal sekali. Sebab memang begitu kaedah dia. Kaedah peraturan dia, bila sesuatu syarikat nak buat produk ataupun makanan ya, dia kena letakkan, kena senaraikan kandungan bahan-bahan yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Ini syarat untuk dapatkan persetujuan halal. Kod standard piawaian nak dapatkan halal. Antaranya mengikuti standard yang telah ditetapkan oleh Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan KKM. Jadi ramuan-ramuan ataupun kandungan bahan itu mesti diletakkan mengikut susunan dia. Jadi susunan mengikut daripada yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Sebab tu kalau yang kopi gula tu, dia punya kandungan awal tu gula. Sebab memang gula tu banyak sikit lah, menyumbang 9.3 gram daripada 21 gram. Balance tu barulah bahan lain. Dia semakin depan banyak, kurang-kurang yang last sekali yang sikit lah. Jadi kalau kita baca beli barang makanan, nak tahu ada gula tak ada gula, tengok situ kedudukan gula dia ranking mana. Adakah yang paling banyak atau paling sikit. Ya, memang syarat begitu. Okey, baik. Itu kadang penting juga baca label. Kadang orang tak ambil berat baca label. Baca pula tengok kandungan gula. Kadang-kadang ada produk yang kita tahu dia manis tapi dia menyembunyikan berapa kandungan gula. Dekat ramuan ada tulis tapi dekat sini dia tak tulis pun. Macam Syahor tadi ada kan, kita nampak jumlah gula. Dia beritahu tapi sebenarnya tak beritahu. Tu yang masalah kita nak kontrol gula. Okay, jadi berapa banyak pengambilan gula bagi kita sebenarnya? Baik, bagi orang lelaki, kadar gula yang disarankan maksimum ialah tidak lebih daripada 9 sudu teh. Bukan sudu gajah pula. Bukan sudu makan ya. Sudu teh tu kecil je.
9 seloteh ataupun bersamaan dengan 36 grams. Kerana maksimum kalori 150 kalori. Manakala perempuan dia sikit-sikit, dia kurang sikit, 6 sudu teh, 25 grams, 100 kalori. Jumlah permainan gula ni, kita kena kira bukan sekadar pada minum air, tapi pada makanan manis yang lain. Kena consider juga, kena ambil. Sebab gula ni antara benda yang mempengaruhi kesihatan. Punca sangat besar lah. Contoh yang kita cerita pada episod yang kedua tu, kalau masih ingat, tentang penyakit chronic kidney disease, CKD tu. Antara penyebab kepada CKD juga salah satunya ialah pengambilan gula yang tinggi. Dan pengambilan gula yang tinggi juga menyumbang kepada masalah jantung. Ini saranan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Jantung Amerika Syarikat. Saranan kita supaya tak lebih gula banyak. Sebab tu penting baca label, tengok gula tu. Kita memang tak sakit lagi, tapi jangan tunggu sakit. Tambah pula kita ni orang yang tak aktif, pasif, duduk rumah, tak senaman, tak keluar peluh pun. Kan? Orang yang duduk rumah. Maka ambil berat tentang gula ni dalam makanan, minuman kita. Kan? Okey, baik. Kemudian isu yang kedua ialah antara gula putih dengan gula perang. Ada orang kata gula perang bagus, gula putih tak bagus. Sebenarnya signifikan antara perbezaan antara gula putih dan gula perang tak berapa banyak sangat. Dia hanya beza dari segi karbo dengan kaloris dia. Di mana kalau brown sugar, dia punya carb dia sikit lagi. Kalau dibandingkan dengan satu sudu, dan dia punya kalori dia rendah sikit lah 4. Tetapi dari segi glycemic index, glycemic index sama je. Dua-duanya 65. Yang paling rendah sekali ialah honey, madu. Madu ni dia punya GI dia rendah sikit lah. Sikit je lah. Kalau madu yang tak berapa manis tu lagi rendah. Cuma nak kata begitu. Kenapa tak bombak madu dalam ni? Madu susah lah nak kita apa, rasa pun tak sama lah. Bukan semua orang minum madu. Saya pernah buat kopi tak ada gula dengan letak madu, satu sudu madu. Dia tak rasa kopi. Kita bau madu tu kan. Bau madu tak nikmat lah. Letaklah gula. Bila sama ada letak gula ataupun tak langsung. Kalau nak rasa nikmat kopi ni. Sebab tu kena faham tentang gula perang dengan gula putih ni. Dia benda signifikan dia. Ada sikit je beza dari segi kalori. Jangan balas sangat. Yang pentingnya gula putih ke gula perang tetap sama. Jangan lebih maksimum pengambilan dia. Itu je key dia. Untuk orang yang nak jaga daripada kencing manis ni. Dan kelajagerin ni ialah gula nisan. Gula nisan tinggi GI dia. Jangan ingat rendah. Jangan ingat dia nature. Dia rendah tak. Dia 84.1 tinggi. Karbo pun tinggi, kalori pun tinggi. Maka ni antara perbandingan dia ya. Okey, baik. Kemudian kafein pula. Tadi kan Chuang Ho disebut tentang kafein ada maksimum dia. Memang begitu sebenarnya. Sebab Badan Kesihatan Dunia lain pun, kalau untuk kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah, dia punya maksimum kafein dia ialah 120 mg. Mana secawan je. Ni untuk kanak 40 kilo kan. Secawan sajalah kalau kopi CO tadi. Kalau yang lebih 18 tahun, 2 cawan. Kalau yang mengandung dengan menyusukan anak, maksimum 2 cawan, 200 mg kafein, 2 cawan sehari. Ini recommended. Dia tak kata kalau lebih tu bawa bahaya musnah, tidak. Cuma kita ni masalah kita ialah bukan dekat sini masalah kita sebenarnya. Kan? Yang selalu isu timbul salah faham, orang kata minum kopi kafein buat mudarat, bukan situ sebenarnya. Kita pun minum kopi berpada-pada kan. 3 cawan satu hari, 4 cawan. Kita tak minum kopi macam minum air masak, tidak. Sebab kita kena banyak minum air masak. Ni sebenarnya yang mustahak. Kita kena banyak minum air masak. Kadang-kadang orang salah faham. Tak naklah minum kopi nanti rosak buah pinggang. Tak naklah minum kopi CO. Setakat hari ni lah CO kafein ni tak ada orang pun mengadu, komplain dekat Chuang Ho kata saya memang makan kopi CO dapat buah pinggang. Tak ada. Dan sebenarnya punca sebenarnya buah pinggang, kalau kita perasan masa kita belajar CKD dulu, sebab apa sebenarnya antaranya? Sebab tak cukup minum air pun. Kan? Orang macam ni dia memang dia minum kopi banyak. Orang yang penyakit buah pinggang, penyakit yang lain-lain ya. Antara sebab yang minum air tak cukup pun. Banyak minum manis kan, 3-4 cawan manis, tapi air masak biasa tak cukup pun. Tak sampai pun 3.7 liter, tak sampai pun 15 cawan. Kan? Hatta banyak minum lain pun banyak, air sikit sangat. Jadi masalah sebenarnya ialah bukan daripada kopi. Tanya orang tersebut, awak minum air masak cukup tak? Kalau kopi tak minum, tapi minum air bergas 1 botol, Coca-Cola 1 botol, FNN 1 botol, kan? 100 plus 1 botol contohnya, tapi air masak tak minum, tak jadi.
Nah, kena juga minum air yang cukup. Bagi lelaki 3.7 liter, bagi wanita 2.7 liter. Ni range dia sekitar tu. Kan? Okey, baik. Jadi ingat, minum sikit minum masak besar. Jangan salahkan kopi, tak ada. Ya? Tak boleh. Salahkan yang lain tu. Kita kurang minum air masak. Kita mungkin ambil makanan manis dan tempat lain lebih tinggi. Kopi ni setakat ini tak ada masalah pun di kalangan kita. Alaihissalam. Okey, testimoni. Testimoni daripada orang yang mengamalkan CO Cafe. Ni namanya Ana. Ana daripada Keningau, Sabah, umur 23 tahun. Lumpuh 4 tahun kerana kemalangan kereta. Mengamalkan CO Cafe. Dia pun tiru. Yang ni dia tiru Encik Terashima. Dia buat apa? Dia amalkan CO Cafe, dia tambah pula 2 kapsul Yung King dan Malinzi dalam kopi tadi. Setiap hari diminum selama 2 bulan. Alhamdulillah kesihatan beliau tambah baik. Dan akhirnya apa yang berlaku? Dulu dia pakai pampers, dia kemalangan kan, tak boleh kawal kencing, dia pakai pampers, tak boleh kontrol yang besar. Sekarang dia dah amalkan ni, dia dah boleh kawal dengan baik, tak perlu pakai pampers. Dulu sebelum minum kopi CO dia, accident kakinya menggigil, tak boleh kawal, ketar kan semasa duduk. Sekarang dah boleh kendalikan kaki, dah tak ketar-ketar. Dulu kena ambil steroid untuk berdiri sebab sakit, perlukan sokongan orang lain, support untuk berdiri, kena pegang tangan rapat-rapat takut jatuh. Jadi dia macam sama macam Cik Terashima juga, dia boleh berdiri tanpa perlu bergantung steroid. Dan dia terus mengamalkan kopi CO ni yang bergula dan tanpa gula. Dia buat secawan kopi ni pula, resepi dia lah. Resepi dia secawan kopi, ada 1 sachet gula, 1 sachet tak ada gula. Dia buka pula 1 kapsul YK. Alhamdulillah dia dah boleh berdiri dan boleh melepaskan tangan lah, tak bergantung pada tongkat. Alhamdulillah. Ya. 2-3 bulan. Ya. Yang ni pula daripada Tawau, Encik Saharing. Dia pun mengamalkan kopi CO selama 3 kali 1 hari. Selama 1 bulan. Alhamdulillah boleh berjalan. Ya. Okey. Ini pula Encik Aunty Farida. Dia kata bila dia amalkan CO Cafe dengan YK. Nampak ni, makan YK, CO Cafe. Lepas tu buat aktiviti pula. Perkayuhan basikal. Kayu basikal 1-2 kali seminggu. Tuan nampak tak? Tak cukup lah kalau makan CO Cafe je. Apa kesannya? Sangat baik tuan, kombinasi ni fizikal dengan pemakanan. Kolesterol turun pada normal, gula pun stable, jantung pun okey. Alhamdulillah. Ni contoh yang sangat baik. Ya. Alim Yatim Yaakob. Dulu setiap hari minum ubat darah tinggi dan kolesterol. Tapi sekarang dah tak perlu dah makan ubat atas saran doktor sebab doktor kata dah stabil, kolesterol pun dah okey. Yang paling memeranjatkan ialah berat badan pun turun sehingga suara kerja pun pakai sudah longgar sebab mengamal kopi CO. Alhamdulillah. Ya. Seterusnya, yang ni pula makcik mana nama dia. Ini pula dah boleh solat seperti biasa. Nak share je, dia dah bersyukur 2 bulan mengalami healing crisis di bahagian kaki. Ya. Tapi dia bersabar, terus juga istiqomah dengan produk yang baik ni yang memang dijamin keberkesanannya. Merawat istiqomah. Ni dalam proses nak merawat ni memang ada healing crisis, maka dia bersabar, trust the process dan alhamdulillah dia boleh sembuh, boleh solat seperti biasa. Kan? Dengan mengamalkan kopi. Seterusnya, yang keenam, dia kata sini dia mula kenal dengan kopi CO daripada ibu mertua adik dia. Dia tak boleh berjalan sendiri dengan guna tongkat. Sekarang ni dah boleh berjalan sendiri dan juga boleh solat seperti biasa. Kata pula kulit muka dia juga semakin flawless kerana sebelum ni kulitnya agak teruk dengan penyakit psoriasis. Penyakit kulitnya pun hilang. Kulit muka flawless. Jadi sekarang ni mula bagi ibu saya minum dan juga makcik saya. Dia tak boleh berjalan, tak boleh berjalan sendiri dan boleh solat seperti biasa. Memang orang yang ada masalah saya kongsilah sering gatal-gatal, garu kan, alergi alahan. Memang bila minum kopi, amalkan kopi, kadang-kadang drastik kan. Pada ketika itu juga boleh kurang rasa gatal, boleh hilang rasa gatal alergik ni. Minum kopi yang tak ada gula, tak ada gula. Pasal tu bila flawless ni boleh capai lah. Tapi dengan syarat jugalah, kena minum air cukup. Kalau air tak cukup, kulit kering juga. Jadi kombinasi dua ya. Kopi CO, air pun cukup minum insya-Allah. Kamil. Okay. Yang ketujuh, kelapa. Kepala pun dah tak sakit, dengan tengkuk pun rasa ringan. Masya-Allah. Peluh pun banyak, buang air banyak, kepala pun dah tak sakit, tengkuk ringan. Bila kita buang air, peluh, dia punya proses pembuangan tu bagus kan, toksin keluar. Maka bila toksin keluar, badan pun rasa segar. Kepala pun tak rasa sakit, tengkuk pun rasa ringan. Okey, baik.
Oh lala, kata dia bila nak pergi kerja mulut menguap terus, rasa lemah badan, malas nak beraktiviti. Bila dah minum CO Cafe, wow, terus semangat. Tak menguap lagi tu mulut, sangat bagus. Petang bergym pun semangat, sangat bagus CO Cafe, nampak tak? Dia pun semangat. Bila balik kerja tu nak pergi gym tu, nak pergi senaman semangat sebab minum kopi CO. Kan, dekat kerja, nak pergi kerja, semangat minum CO Cafe kan. Kalau tak minum CO Cafe rasa mengantuk, tak bermain, tapi minum CO Cafe rasa cegas, dan tambah pula dia boleh pula semangat nak pergi gym, nak pergi bersukan. Tu yang bagus tu. Ya, okey, baik. Kemudian ni pula kualiti tidur memang syok. Sejak minum CO Cafe, Syong Ho alhamdulillah sebenarnya susah nak tidur. Kadang-kadang saya boleh tidur 2 jam je semalaman. Lepas tu tak susah tidur. Jadi saya akan tidur siang sebab malam tak boleh tidur. Jadi siapa kata kalau CO Cafe ni boleh tahan mengantuk, tidak juga sebenarnya. Ada orang kata takutlah susah nak tidur nanti. Tidak. Dia bukan macam kopi-kopi yang di luar sana yang orang kata boleh tahan ngantuk. Tidak. Sebab kopi ni kopi kesihatan. Kopi kesihatan mengembalikan fungsi normal asal tubuh badan kita, jam biologi kita, kehidupan sihatnya kita ni. Kalau patut tidur, tidurlah. Ni kalau orang susah nak tidur pun, bila minum kopi senang nak tidur. Ya, begitu. Orang yang selalu tidur pun asyik tidur. Asyik tidur je. Bila minum kopi CO, Masya Allah segar boleh buat kerja. Okey. Testimoni yang ke-10, yang terakhir ialah tekanan darah turun. Daripada 240/80 ke 143/77. Ni mak dia. Mak dia umur 70 tahun. Darah tinggi sejak tahun 99, lama dah. Berterusan makin tinggi walaupun patuh dengan ubat doktor, disiplin dengan makanan. Stroke pada Mei 2007, admit hospital 1 minggu. Tekanan darah masih admit 240/480. Jadi amalkan CO Cafe setiap hari, paling banyak 5 paket sehari. Tengok tu sebut, paling banyak 5 paket sehari. Bila tak sihat dan demam. Bila tak sihat demam, minum lebih sikit 5 paket sehari. Mungkin setiap 2 jam minum sebagainya. Last hospital appointment 1 bulan 4 2019. Alhamdulillah BP 143/77, PAS pun okey. Sebelum Lindsay dalam CO, PAS 100 ke atas, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nampak tak boleh mampu membantu. Tapi tuan, ini sebenarnya mengurangkan, kita panggil apa? Dia belum lagi merawat punca dia tu. Kopi ni hanya mengurangkan simptom-simptom yang biasa nampak, simptom-simptom teruk. Tapi untuk merawat core dia tu, kena makan Lindsay. Ya, kena makan Lindsay. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita dah dengar tentang kehebatan kopi CO kita kan, yang mampu memberi kesihatan yang lebih baik pada kita. Tuan bayangkan kalau kita minum kopi-kopi lain sebelum ni, dapat tak beri kesan begini kan. Alangkah baiknya kalau kita minum kopi tu, kita share kopi CO sendiri kan. Kopi lain kita share tak dapat maaf apa pun. Kita minum kopi CO, kita share pula pada orang lain, tambah pula dengan kita share dapat duit. Nak tak? Kalau kita share benda lain, benda yang kita selalu beli dekat pasar raya, kita share, kita dapat untung tak? Kita tak dapat untung pun. Toki pasar raya dapat untung. Orang pergi beli. Jimat murah kan. Ada diskaun. Tapi orang pergi beli. Kita cerita kat orang, cerita kat jiran sebelah. Ni ada promosi, cerita kat jiran sebelah. Promosi. Apa yang kita dapat? Kita dapat cerita promosi je lah. Kita tak dapat untung pun. Cuba bayangkan kalau kita cerita kan, OVCO ni bagus kan. Bahkan dapat untung, kita dapat jana pendapatan. Sambil-sambil kita minum kopi, kongsi kat kawan kita, share kat saudara, kawan-kawan, sepupu rapat, tempat kerja sebagainya. Itu caranya kan. InsyaAllah akan datang kita cerita pula plan pemasaran bagaimana untuk kita menjana pendapatan sehingga 12,280 bahkan lebih lagi dengan plan satu-satu insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini berkenaan dengan CO Cafe mampu membuka mata kita untuk minum kopi dengan tersenyum dia, dengan tersenyum, dengan yakin, bahkan jangan ragu untuk share dengan orang lain tentang khasiat dan kelebihan kopi CO ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sebelum saya menamatkan sesi bicara sihat dan bisnes kita berkaitan dengan kopi CO ni, ada tak sebarang soalan yang ingin ditanya? Okey, Puan Kamalia Hashim, nak tanya soalan ke? Tak ada Ustaz, tak ada. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, alhamdulillah. Jadi berakhir slot bicara bisnes sihat, maka seperti mana dinantikan, kita masuk slot yang seperti biasa di penghujungnya, iaitu slot tahsin tilawah. Slot tahsin tilawah. Apa yang kita nak bawa pada malam ini, episod sebelum ni
kita telah menghabiskan semakan perbaiki bacaan dari surah Al-Fatihah. Namun saya percaya sebenarnya perbaiki bacaan untuk surah Fatihah ni dia kena berterusan. Sebab kalau kita baca sekali mungkin kita akan betul. Cumanya untuk pastikan kita sentiasa betul, sentiasalah mencari peluang untuk membaca di depan orang yang mahir, untuk semak kembali. Sebab kadang-kadang bila kita baca, lama tak baca balik, dia akan jadi salah balik. Sebab benda yang jadi tabiat kita, nak betul balik dia ambil masa juga. Serupa dengan baca Al-Quran. Ya? Okay, sebab tu membaca dengan berguru ni kalau boleh jadikan amalan kita lah setiap minggu, setiap hari lagi bagus, setiap minggu. Untuk semak bacaan kita supaya kita baca ni kita rasa seronok dan nikmatnya. Okey, untuk malam ini kita nak untuk slot tahsin tilawah, kita nak tengok pada suratul Mulk. Surah Al-Mulk. Surah yang biasa yang rajin orang baca tiap-tiap malam. Dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ini, Al-Mulk muka surat 562. Ya, 562. Okey, baik. Share. Okey, rasa tuan-tuan boleh nampak halaman surah Al-Mulk ni. Saya perbesarkan sedikit tulisannya. Okey, baik. Okey. Saya cuba baca dulu dan nanti saya akan tengok siapa yang nak baca boleh cuba baca. Kita ambil ini ayat pertama hingga ayat kedua dahulu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, sekali lagi, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau orang tu nafas dia pendek, dia boleh berhenti di sinilah, mulk. Cuma cara berhenti kena betul. Kaf ni tetap kena bunyikan dalam keadaan dia mati, ya. Tak boleh baca biyadihil mulk. Senyap macam tu je. Tidak ada bunyi kaf. Dia dianggap salah kerana bila tak ada bunyi kaf ni dianggap macam meninggalkan kaf walaupun bukan niat kita tapi sebab bunyi tak ada. Jadi nak bunyikan kaf ini mudah aja. Masukkan kedudukan mulut kita di rumah huruf kaf. Mul, selepas membunyikan lam, mul, pergi ke rumah kaf. Mul. Okey, boleh cuba sebut. Siapa nak buka mic cuba sebut boleh. Mul. Begitu. Nampak tak mulut saya? Mul. Jadi bila sebut kaf ni memang dia keluar terlepas udara. Sebab sifat kaf tu sendiri. Sifat dia terlepas udara. Disebut dalam istilah tajwid sebagai hamas. Huruf ni ada sifat dia. Ada huruf yang terlepas udara. Ada huruf yang tidak terlepas udara. Yang terlepas udara ni kita panggil dia sifat hamas. Tak banyak huruf terlepas udara ni. Dia ada fa, ha, sa, ha, syakhsun, syakhasa, sin, kafta. Singkatan formula ni adalah fahassahu syakhsun sakat. Syakhsun sun sakat. Ni. 8 huruf ni 8 pula 10 kan. 10 huruf ni dia terlepas udara ketika menyebutnya. Bila kita kata dia terlepas udara, apa maksud dia? Apa kata ulama? Huruf yang terlepas udara ini antaranya beritahu kita ialah huruf yang tidak perlu dipegang kuat pada makhrajnya. Tak perlu terlalu stres ataupun tekan kuat. Diringankan, dilemahkan. Bila sebut kaf tu, mul, hanya sentuh, tekan sikit je. Tekanan yang lemah. Mul. Lepas tu, bila berhenti situ, boleh jalan terus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Dengung 2 harakat situ. Boleh? Okey. Ada sesiapa yang nak cuba baca ayat pertama ni? Cubalah. Ustaz. Boleh. Sila. Siapa? Puan Kamalah ya? Dia angkat. Dia angkat, Ustaz. Okey, boleh. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, subhanallah. Okey, untuk bacaan Kak Su ni, ya, okey baik. Pertamanya makhraj huruf sebutan za. Okey, selalu orang sebut za ni, za yang zi allazi ni, dia za saya panggil za pendek lah. Za ada panggil za kontut. Kalau yang panjang ke bawah tu macam ra tu zai. Zal ni nak sebut zal, lidah ni kena sentuh gigi atas. Za. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Okey, kalau bahasa Kak Su sebut ni, wa huwa ni kena jaga jangan wa huwa ala wa. Yang tu salah. Dari segi lahjah Arab salah. Sebab wa ni huruf yang nipis. Nipis ni maknanya sebutan dia wa rahang dibuka wa. Bila sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Gitu. Ya. Okey, boleh. Okey, cuba sekali lagi baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Okey, boleh. Cuma satu lagi kat Syai ni, dia Syai, ada Syai. Itu dia kira tebal lah. Tak tepat. Betul, tak masalah. Cuma dari segi, dia ambil dari segi ketepatan untuk capai kesempurnaan bacaan, ada kurang sikit sini lah. Tapi boleh, tak masalah. Semayang tak batal. Cuma nak kira yang baik bacaan ni, boleh ditambah baik lagi. Syai huruf nipis kan? Syai, jangan shoy, jangan tebal. Ya, akan jaga. Sebab kadang-kadang bila gitu. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, ayat yang kedua, yang terakhir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. Okey, baik ya. Okey, itu ayat dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Katakan apa orang tu pendek, dia boleh berhenti kat liyabluwakum. Bila berhenti kat liyabluwakum, dia tak boleh jalan terus. Sebab apa? Sebab berhenti di liyabluwakum ni tempat yang tidak ada tanda waqaf. Perkataan yang berkait dengan selepasnya akan rosak maksud kalau kita berhenti tempat tanda wakaf. Maka boleh berhenti, tak ada masalah. Cuma cara nak mula balik, ambil balik kalimah tersebut, liyabluwakum. Kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai situ. Lepas tu wa huwal azizul ghafur. Okey, baik. Kalau tengok perasan bila kita mengaji ni nak bagi sebutan tu kemas, memang mulut kita kena buka dan betul-betul kena letakkan lidah pada makhrajnya, pada tempat yang betul. Baik, alhamdulillah. Mungkin sikit je pada malam ni sampai ayat yang kedua. Mudah-mudahan dapat membantulah. Sikit-sikit dapat bantu banyak tambah bacaan. Benda ni boleh aplikasi pada tempat susunan lain. Dan insyaAllah minggu depan kita sambung lagi pada ayat yang ketiga dan keempat bersebatan insyaAllah. Baik, okay. Wallahu'alam. Jadi mari kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih atas pernyataan tuan-tuan dan puan semua. Sekiranya ada sebarang kekurangan kelemahan, saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat semua. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi pada episod akan datang dengan tajuk yang rahsia dah, surprise insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.